نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Yang mana pada kuliah yang terdahulu kita dah baca pada ayat yang ke-102 ya? Dan saya ingat saya ambil 2 kali kuliah lah untuk membaca dan menghuraikan ayat berkenaan bersabit dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Dan saya kira saya dah sebut perkara yang penting, especially tentang perlindungan lah ya. Di mana secara konklusinya atau penutupnya kita adalah membaca ayat-ayat ataupun zikir yang telah disunahkan oleh Nabi SAW untuk mempertahankan diri kita daripada kejahatan-kejahatan di dunia, daripada manusia baik, daripada jin baik ya. Dan tidak ada contoh yang lebih baik melainkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW ya. Walaupun tidak banyak, tapi bila kita melaziminya dan merutinkannya, insya-Allah Ta'ala maka terpeliharalah kita ya. Antaranya ialah membaca 3 kul dan mungkin lagi ada zikir-zikir yang lain yang saya telah kongsikan dengan tuan-tuan ya. Membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali setiap hari, 3 kali pagi, 3 kali petang. Membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali pagi, 3 kali petang. Umpama yang diriwayatkan dalam sunah-sunah yang sahih daripada Khawlah, daripada Abi Hurairah, Uthman dan lain-lain ya. Yang termak dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abi Daud dan selainnya dan mungkin ada lagi zikir-zikir yang lain jika kita belajar dalam buku-buku zikir ada lagi walaupun kita tak tahu semua, tapi kita tahu sebahagian daripada itu, maka sudah memadai kan maka cukuplah baik. Malam ni kita nak masuk ayat yang ke-seterusnya, ialah ayat yang ke-103 di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillah law kanu ya'lamun maksudnya, dan jikalaulah mereka yakni umat-umat Nabi yang terdahulu, especially orang-orang Yahudi yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan juga keseluruhan manusia termasuk kita juga dan sekiranya mereka beriman, walau annahum amanu kata Allah, dan sekiranya mereka beriman, wattaqau dan bertakwa, lamasubatun min indillah khair, nescaya balasan daripada Allah Ta'ala itu yang telah tersedia bagi mereka adalah satu kebaikan yang amat banyak kan? Janji ada 2 tu lah. Pertama, beriman. Apa maksud beriman? Mana betul-betul percaya kepada nabi-nabi mereka dan apa yang telah diwahyukan ke atas. Kerana of course lah para anbiya, apa yang mereka cakapkan, apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka amalkan dipandu oleh Tuhan mereka. Dan jika mereka bawa ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya ia adalah benar sebab mereka menerima wahyu. Para anbiya salawatullah alaihi wassalatu wassalam, dia terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka beriman, mana mereka betul-betul percaya. Boleh jadi sebahagian perkara yang diwahyukan itu perkara yang ta'akuli, mana benda mereka boleh fikir ataupun sebahagian yang lain, benda yang tidak ta'akuli, benda yang tidak makul, mana benda yang tak boleh dipikir oleh akal, tak logik, boleh jadi. Tapi as long as dia beriman dengan apa yang diwahyukan kepada anbiya, maka mereka sudah dikira sebagai orang-orang yang beriman.
Dalam haiwan yang bersabit dengan kepercayaan yang kita sebut akidah baik, ataupun yang bersabit dengan ibadah baik, sama saja. Dalam akidah ada benda yang makul, benda yang kita boleh fikir, tak? Ha? Ada benda yang tidak makul, benda yang kita tidak boleh fikir. Dalam haiwan akidah ni, kepercayaan kita bila cakap tentang Allah, ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh fikir. Bila kita bincang pasal kenabian para anbiya, kita ada benda yang kita boleh fikir, ada benda kita tak boleh fikir. Akhlak para anbiya bolehlah kita fikir, kita huraikan dengan akal fikiran kita, tapi bila sebut mukjizat tak boleh nak fikir, ya tak? Nama pun mukjizat. Ada hal-hal yang kita tak boleh berlebih-lebihan dengan apa yang diwahyukan semata-mata. Faham tak faham, tak boleh nak buat apa. Kena beriman. Itu maksud beriman. Beriman ni maknanya betul-betul percaya tanpa banyak soal jawab. Sama juga bila kita bincang bab hari kiamat, ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tidak fikir, dan begitu dalam hal-hal yang lain. Sama juga dalam hal ibadah, ada benda kita boleh fikir, tapi ada benda kita tak boleh fikir. Ibadah kan, paling mudah kita ambil bab semayang lah. Ada benda kita boleh fikir, tuan. Ada benda kita tak boleh fikir. Apa benda yang kita boleh fikir dalam semayang? Umpamanya kita berdiri, kenapa disyaratkan supaya kita berdiri? Kerana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibala wajhihi. Umpamanya Nabi sebut dalam hadis Muslim daripada Jabir, bila seseorang itu semayang, Allah Taala berada di hadapannya, mana dia nak menghadap Allah. Of course lah kita menghadap Allah, berdiri lurus atau umpamanya. Boleh fikir kan? Bila Allah Taala sebut dalam surah surah apa tu? Al-Muddassir, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Allah Taala kata, dan besarkanlah Tuhanmu, bertakbir. Bila kita kata Allahu Akbar, pasal apa? Dalam banyak-banyak kalimah itu yang dipilih untuk kita memulai semayang. Pasal dalam banyak-banyak kalimah menunjuk kepada Allah Taala ni Maha Besar. Kalimah itu, jadi ada benda yang kita boleh fikir, tapi ada benda tak boleh, yang tidak makul dia panggil, tidak takul, kita tak boleh nak fikir. Pasal apa? Dalam semayang ada rokok sekali contohnya, tapi sujud 2 kali, boleh fikir? Tak boleh fikir kan? Dalam semayang qiyam kita baca Quran, tapi waktu rokok, waktu sujud kita tak boleh baca Quran. Kadang-kadang kita tak boleh fikir, tapi ada ulama bagi fikiran juga kan. Sujud tak boleh baca Quran, pasal sujud ni kita letak mulut kita dekat bawah, tapi boleh kita doa atau seumpamanya. Pasal kalau baca Quran ketika sujud tak elok sangat. Sementara Nabi SAW dan hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, tak silap saya, melarang kita membaca Quran ketika rokok, sujud tak bagi baca. Nuhitu an aqra al-Quran wa ana raqi' aw sajid, fa amma sujud fa amma ar-ruku' fa 'azzimu fihi ar-rab, wa amma sujud fa aksiru fihi ad-du'a. Nabi kata, aku dilarang untuk membaca Quran ketika rokok atau sujud. Ketika sujud, ketika rokok, besarkanlah Tuhanmu, kata Nabi. Ketika rokok, ketika sujud, banyakkanlah berdoa. Ketika rokok, besarkanlah Tuhanmu. Ketika sujud, banyakkanlah berdoa. Betul tak? Nabi kata macam tu. Itu antara sebabnya lah. Tapi kalau dipikir-pikirkan, seolah-olah kita tak boleh fikir juga. Tapi itu ada hadisnya, tak apalah. Tapi dalam hal-hal yang lain, ada benda kita boleh fikir, ada benda kita tak boleh fikir. Ada benda telah diberitahu oleh Nabi. Okeylah, ada benda Nabi tak beritahu, tapi kita boleh fikir, tak apa. Tapi kalau Nabi tak beritahu, kita pun tak boleh fikir, tak boleh lah kan? Macam tadi, kalau rokok dan sujud tak boleh baca Quran, Nabi tak bagi, tapi qiyam baca Quran. Jadi ulama kata sebab rokok ni dan qiyam ni rendah, jadi kita tak boleh lah nak baca Quran pada waktu itu. Jelas, hatta dalam buku-buku fiqh memang telah melarang. Majoriti memakruhkan dan sebahagian kecil yang lain mengharamkan di atas hadis berkenaan. Jadi tak boleh kita rokok dan sujud baca Quran. Dalam fiqh sudah dimuktamadkan. Kalau nak baca Quran, baca macam qiyam. Dalam buku-buku fiqh setahu saya, mana-mana mazhab memang melarang membaca Quran ketika rokok dan sujud. Apa? Dalam pada tu pun ada juga orang suruh rokok dan sujud baca Quran, ada juga kan? Dulu-dulu ada seorang dia suruh
bila kita sujud baca surah Qul Huwallah ketika sujud. Dia kata surah Qul Huwallah ni banyak fadilahnya. Kadang-kadang kita tak ada nak baca, baca masa sembahyang sunat tu, dia kata, masa sujud. Berapa kali dia suruh baca? 10-11 kali macam tu lah. Ada juga macam tu, saya pun tak tahulah dia rujuk buku fiqh mana. Tapi setahu kita, dalam mana-mana aliran, dalam mana-mana mazhab, bila sebut fiqh, memang melarang membaca Quran ketika rukuk ataupun sujud. Tak bagi. Saya pasti sangat. Saya berani cok jari, memang tak ada yang menggalakkan. Tapi saya tak tahulah dia rujuk kat mana. Saya pun pening daripada mana dia ambil. Tapi tidak sama sekali. Jadi pernah pula orang lain nak tegur, tak boleh, tak betul. Tapi dah hak tegur ni ustaz bilis, hak suruh ni ustaz selebriti. Orang nak dengar hak mana? Dengar hak selebriti je dah. Baik. Tapi banyak juga yang masyhur-masyhur ni dia bukan ustaz pun. Cuma orang panggil ustaz lah pasal dia mengajar agama, ajak orang pada agama, kita panggil lah ustaz. Ada yang berkelulusan engineering, ada yang berkelulusan counselling, ada yang berkelulusan undang-undang, sivil, tapi kita panggil ustaz lah pasal dia mengajar hak agama dan seumpamanya. Tapi latar belakang ilmu syariat tidak berapa ni lah ya. Lepas tu kita tanyalah orang yang tahu, insya-Allah taala. Baik. Jadi nak cerita, kita faham tidak faham, akidah baik, ibadah baik, maka hendaklah kita beriman. Itulah maksud iman. Jadi dia kata, kalaulah mereka beriman, nombor satu, wattaqau, dan mereka bertakwa. Dan bukan hanya ayat ini, banyak ayat-ayat yang lain yang Allah Ta'ala sertakan dengan iman dan takwa. Seumpama Allah Ta'ala juga sertakan iman dan amal soleh. Pasal iman ni tuan-tuan dia amat relatif ataupun signifikan dengan takwa. Hatta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita lihat dalam Quran, sifat orang beriman hak nombor satu sekali yang awal-awal disebut, yang kita dah bincang dalam surah Al-Baqarah mula-mula dulu, hak mula-mula seminggu lalu kita baca alif lam mim zalikal kitab, tak tahulah tahun bila. Berapa tahun dah saya ngajar sini? Saya pun tak ingat. Betul tak ingat kot? Susah mengajar pakai emas ni, tak tahu tuan-tuan senyum ke? Tuan-tuan ketawa ke? Tak tahu. Nampak mata. Tapi jangan buka emas pula ya, pakailah. Saya tak ada nak pakai pasal saya mengajar. Sifat orang beriman yang mula-mula Allah Ta'ala sebut dalam Quran ialah takwa. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang beriman ni banyak sifat-sifatnya. Hatta Allah Ta'ala memanggil orang yang beriman dalam Quran dengan banyak nama. Of course lah dia disebut sebagai al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kan? Dia juga disebut sebagai al-mutatahhirun, orang-orang yang mensucikan diri mereka. Disebut sebagai at-tawwabun, orang yang bertaubat. Al-mukhlisun atau al-mukhlasun, orang-orang yang ikhlas. Dan banyak lagi nama-nama yang lain. Yang mengandungi sifat-sifat orang yang beriman itu. Bila sebut al-mutatahhirun, orang-orang yang mensucikan, mana sifat orang beriman ni suka bersuci. Bila sebut at-tawwabun, nama itu orang-orang yang bertaubat, mana dia mengandungi sifat taubat. Di mana orang yang beriman mestilah dia bertaubat kepada Allah. Jadi nama tu mengandungi sifat-sifat orang yang beriman berkenaan. Sama juga dengan al-muttaqin. Hudan lil muttaqin kata Allah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam banyak-banyak nama yang Allah Ta'ala panggil ke atas orang yang beriman, daripada awal surah sampai akhir surah yang ke-114, daripada ayat yang pertama sampai ke 6,000 ayat lebih, banyak nama-nama orang beriman. Tapi nama orang nombor satu yang Allah Ta'ala sebut al-muttaqin, hudan lil muttaqin. Jadi dalam banyak-banyak sifat orang yang beriman ini, sifat nombor satu sekali Allah Ta'ala sebut takwa. Sebab itu takwa disebut dalam banyak hal. Hatta bila kita khutbah Jumaat, dalam banyak-banyak perkara hak diwajibkan kita berpesan kepada jemaah-jemaah yang hadir untuk datang solat Jumaat, khatib lah khatib, ialah berpesan kepada takwa. Dia jadi rukun. Sebab tu tuan-tuan pergi sembahyang Jumaat, ada tu khatib tak baca ayat takwa, ada. Ataupun dia tak kata wahai orang-orang yang beriman, kan, bertakwalah kamu kepada Allah, tak ada. Mesti dia, kalau dia mesti dia baca ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu dia alhamdulillah al-qaid, dia baca ayat Quran apa-apa.
Kemudian dia kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul? Kau tak pernah dengar ayat tu? Kau tak pernah dengar tu, something wrong lah tu. Boleh jadi tak pergi Jumaat, boleh jadi pergi tapi tak dengar. Saya pun sama je tuan. Kadang-kadang pergi Jumaat, kalau awal sekali pun tak apa ni sangat. Bila balik Jumaat jumpa kawan-kawan, tadi tajuk apa? Kita tak tahu. Tajuk pun tak tahu. Kan? Biasalah, ayat leka. Baik. Jadi surah Al-Imran ayat 102 selalu dibaca oleh khatib, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia kata, ya ayyuhal muslimun usikum wa usikum bitaqwallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Betul dia baca macam tu. Ana lama dah jadi khatib tu. Kok salah ke? Mesti dia baca ayat takwa. Mesti dia sebut tentang takwa. Pasal takwa dalam khutbah Jumaat adalah rukun. Di sisi majoriti termasuk yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i. Mesti. Menunjukkan bahawa sifat takwa ni antara the best attribute dia panggil of muslimin. Sifat yang terbaik orang Islam disebut oleh Allah Ta'ala mula-mula sekali dalam surah Al-Baqarah. Itulah nama orang yang beriman dan sifat takwa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, sifat takwa juga disebut tak kala Allah Ta'ala memerintahkan dengan perintah yang pertama sekali dalam Quran. Mana hak perintah nombor satu sekali dalam Quran? Kita dah bincang dah dulu. Lepas pada itu, ayat tu lah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awal surah Al-Baqarah dulu. Ayat yang ke-21. Ini ayat ke-103. Ayat yang ke-21. Mana kita dah tinggal dalam 80 ayat. Tak tahu tahun bila, tak tahu. Itu tak ingat dari lama. Itu ayat hak nombor satu sekali perintah Allah Ta'ala. Itulah menyembahnya. Daripada ayat pertama surah Al-Baqarah ataupun daripada surah Al-Fatihah masuk surah Al-Baqarah, tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara khususnya, secara lafaznya tak ada. Melainkan hanya pada surah atau hanya pada ayat yang ke-21 baru ada perintah yang pertama dalam Quran. Itulah ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam syariat itu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi perintah yang pertama sekali ialah Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya menyembahnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebut lagi takwa. Jadi sifat takwa mengiringi perintah pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. How significant this attribute. Mana betapa penting sifat berkenaan kepada kita orang-orang Islam. Sifat takwa. Sebab itu ulama kita bila membicarakan tentang kerohanian, tasawuf lah kita kata. Ya Artopel kata tasawuf, ilmu tasawuf. Aku kenal lama untuk lebay tu. Kan kita ilmu tasawuf. 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 Ilmu kerohanian lah, ilmu kejiwaan. Mesti dibincangkan tentang sifat takwa. Hatta Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bukunya Riyadhus Shalihin, antara buku yang bagus untuk kita belajar tentang kerohanian. Dia bukan saja buku hadis-hadis Nabi. Memanglah buku hadis, tapi dibab-babkan dengan bab-bab tertentu dan ada banyak unsur-unsur kerohanian di situ. Hatta beliau memulakan buku itu dengan bab-bab kerohanian. Mula bab pertama babul ikhlas, bab ikhlas, kedua bab taubah, bab taubat, ketiga bab sabar, bab sabar, keempat, kelima, keenam atau ketujuh ada bab taqwa, bab takwa. Mesti dibincangkan dalam ilmu tasawuf atau ilmu Quran. Pasal takwa ni penting. Dia mengiringi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama sekali dalam Quran. Tengok betapa penting. Hatta dalam Quran tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala sebut sebagai awliya illah, wali-wali Allah.
ialah orang-orang yang bertakwa. Ha? Dalam surah Yunus antaranya ayat ke-62, 63 kata Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala mendefinisikan siapa itu wali-wali Allah. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab itu kalau kita nak tahu siapa wali Allah, baca ayat ni, tengok pentafsirannya. Ada banyak buku tafsir lah makai. Ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir At-Tabari. Mungkin sebahagian buku tafsir tak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Cari hok diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tafsir Ibnu Katsir dah ada dalam bahasa Melayu. Tengok ayat dalam surah Yunus ayat 62. Di situ letaknya teks dan konteks tentang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala kata sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan dan mereka tidak sedih. Siapa mereka? Allah Ta'ala kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah ini ialah orang yang beriman dan bertakwa. Nampak? Itulah hakikat wali-wali Allah. Siapa yang beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ni mana melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, zahirnya, batinnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, akidahnya, keseluruhan. Mana dia buat apa yang telah disyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benda yang disuruh dia buatlah, kalau benda yang tak disuruh atau dilarang dia tinggalkanlah, contohnya. Maka dia telah menjadi wali-wali Allah. Walaupun kita tidak tahu, kerana tak ada syarat kita tahu. Mana kita tahu orang tu bertakwa atau tidak, melainkan hanya pada yang zahir-zahir sahaja. Kan? Nampak? Pasal urusan kewaliannya hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nampak? Itu hakikat yang sebenar. Bila kita lihat pentafsiran, kita tahu macam ni wali-wali Allah. Kan? Itu yang tuan-tuan duk minta tiap kali sembahyang subuh tu. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Every one of us can be a wali. Setiap orang daripada kita boleh jadi wali. Di atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di atas doa yang kita duk baca every subuh tu. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, bila hidayah kepadaku seumpama orang-orang yang telah kau beri hidayah. Wa afini fi man afait. Bila afiat kepadaku seumpama orang-orang yang telah kau beri afiatkan. Wa tawallani fi man tawallait. Kita pun minta jadi wali Allah. Dan jadikanlah aku walimu. Lantikkanlah aku sebagai wali seumpama orang-orang yang telah engkau lantik sebagai wali. Kita pun minta jadi wali. Kan? Itu yang kita perlu tahu sebenarnya. Mungkinlah berbeza sedikit dengan apa yang dipegang oleh orang-orang kebanyakan macam kita. Memanglah orang awam kan, orang kebanyakan. Banyak kadang-kadang perkara yang perlu diperbetulkan sikit lah. Kalau di peringkat bawahan ni bila sebut wali ni biasanya tok syekh tertentu, tutuk alim tertentu, hatta yang dikaitkan dengan karamah-karamah tertentu dan perkara-perkara yang ajaib. Betul tak? Bila sebut Tok Kenali, Tok Kenali ni boleh berjalan atas air ni. Contohnya. Saya duduk di Tok Kenali, bersekolah di sekolah agama Tok Kenali, berguru dengan cucu cicit Tok Kenali, hatta berkawan juga dengan susu galuh beliau di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ada 2 orang yang kami berkawan. Satu lelaki, satu perempuan, adik-beradik sama-sama masuk jahit. Cuma seorang tu satu batch dengan saya, satu lagi dia junior sikit, tapi sama-sama bersekolah. Mula-mula saya pergi sekolah Tok Kenali, saya tanya dia, bukan saya lah, kawan-kawan, Tok Kenali dulu hebat ya, macam-macam cerita. Dia gelak je. Ada betul, ada tak betul, dia kata kan. Nampak? Cerita pelik-pelik lah Tok Kenali kalau dia nak melintah daripada sungai Kota Baru tu, sungai Kelantan tu, orang tengok dia duduk kat sini, tengok tak hilang, tahu-tahu dah duduk kat sana dah. Tak betul, tak tidak. Dan begitulah hal yang lain. Orang kebanyakan, orang kita kan, terutama orang tua dululah, jalan je kalau tengok ulang melintah, tak lagi lalu, depan tu ada musibah tu. Betul tak? Tengok sang laba-laba banyak kat rumah, ni siapa-siapa ni sang laba-laba, rezeki tak masuk ni. Betul tak? Contoh dia macam tu lah. Orang kebanyakan. Walaupun kita tak nafi lah tuan-tuan, hal-hal seumpama itu boleh berlaku kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Dan tak semestinya kepada para wali, mungkin juga kepada orang biasa. Allah Ta'ala nak bagi kelebihan sesuatu. Tapi dia bukanlah ukurannya. Sebab itu
Ulama kita yang banyak juga menghuraikan perkara ini, dan ada satu buku yang bagus yang bernama Al-Furqan Baina Awliya'illah wa Awliya'is Syaitan. Pasal kita kena ingat, kadang-kadang sebahagian keajaiban yang berlaku hanya istidraj, tapi bukanlah karamah sama sekali. Kalau dia berlaku ke atas orang yang beriman, kalau betul lah mungkin dia karamah. Tapi kalau dia berlaku ke atas orang yang sebenarnya tidaklah bertakwa kepada Allah, dia jadi istidraj. Istidraj. Macam kita berubah lah. Kita berubah, kadang-kadang orang duk pergi jumpa Tok Bomo yang duk buat syirik-syirik sana, syirik sini, ataupun hal-hal yang tidak sepatutnya. Sembuh. Tu yang ramai orang tu. Itu dipanggil istidraj. Allah Ta'ala bagi. Dan kalau kita lihat sejarah pun tuan-tuan, ada sahabat Nabi SAW sebelum dia masuk Islam, disebut dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Ahmad. Nama dia Dimad Al-Azdi. Cerita dia cerita panjang. Di mana sebahagian lafaz yang saya baca sebelum nak mula kuliah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salah satu riwayat Nabi baca depan dia lah. Dia ni tukang, dia ni bomoh. Dia pubak orang guna jin. Sembuh. Sebab tu bila dia dengar Nabi Muhammad SAW gila, dia pergi jumpa Nabi nak ubat Nabi. Pasal dulu ni Muhammad orang cerdik, genius, Al-Amin. Tiba-tiba aku dengar dia gila. Dia pergi dengan niat nak mengubat Rasulullah SAW. Pergi depan Nabi, Nabi baca kat dia 2-3 patah je. Kan? Ni baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nabi baca hak tu, dia kata ma ahsana hazal kalam. Oi, cantiknya kalam ini. Mustahil Muhammad ni gila. Boleh baca satu lafaz yang aku tak pernah dengar sebaik ini. Aku dah dengar banyak dia kata kata-kata jampi orang Arab. Aku dah dengar banyak syair-syair orang Arab yang hebat-hebat. Pasal orang Arab dia ahli syair. Tapi aku tak pernah dengar kata-kata sebagus ini yang keluar daripada mulut Muhammad. Jadi dia kata Muhammad tak gila. Akhirnya dia masuk Islam hanya dengan dibaca, mendengar Nabi SAW membaca beberapa lafaz saja. Apa? Baik. Balik pada yang tadi. Pasal apa pergi kat Dimak tu? Kat mana tadi? Lupa. Ulangi sikit. Bismillah. Depan sikit saya cakap pasal apa tadi? Sebut Dimak lupa selalu. Pasal apa ni? Sebelum saya sebut pasal Dimak tadi, Al-Azdi bomoh tu. Allah, istidraj tu lah. Kan? Dia syirik ke, dia tak syirik ke, Allah Ta'ala bagi. Sama juga dalam hal-hal yang bersabit dengan kelebihan-kelebihan seumpama itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi, tapi dia adalah istidraj, maknanya dia bukan karamah, tapi kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada musuh-musuhnya Allah Ta'ala bagi. Apa? Istidraj. Sebab itu antara buku yang bagus pasal wali ni tuan-tuan, dia ada dua. Pasal wali ni dia ada dua di sisi para ulama. Satu disebut sebagai wali Allah. Hak tu, hak kita nak tu, dengan beriman dan bertakwa serta beramal soleh yang kita minta setiap kali sembahyang subuh. Jadi wali Allah. Tak apalah tak boleh terbang pun, tak apalah tak boleh jalan atas air pun. Kalau Allah Ta'ala bagi, nak juga. Tak nak, nak kita. Dan itu yang kita duk minta setiap kali sembahyang subuh, supaya kita menjadi wali-wali Allah. Tapi sebab di sana ada juga apa disebut sebagai wali syaitan. Kita nak jadi wali Allah, tapi jangan belajar wali Allah saja. Buka surah Yunus ayat 62, tengok tentang wali Allah. Buka juga ayat tentang wali syaitan. Wa may yattakhizi syaitana min duni awliya wa may yattakhizi syaitana waliyan min duni, Allah Taala kata faqad khasira khusranan mubina. Dah tengok ayat surah Yunus 62, 63, pergi pula surah An-Nisa ayat 119. Tengok pula huraian para ulama tentang wali syaitan. Tak nak tuan-tuan jadi wali syaitan ni. Sesiapa yang menjadikan
selain daripada Allah, wali daripada syaitan, nescaya dia akan rugi dengan kerugian yang amat nyata sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang panjang yang lain, Allah Taala juga sebut pasal wali syaitan ni, tuan-tuan. Sebagaimana wali Allah, wali syaitan ni pun banyak ayat Allah Taala sebut dalam Quran, banyak. Salah satunya yang saya sebut tadi. Lihatlah pentafsirannya. Antara lain juga ialah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50 pun sama, Allah Taala sebut tentang wali syaitan. Surah Kahfi. Tuan-tuan sering baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Kita baca? Baca, tuan. Dan tak baca? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah man qara'a 10 ayat min awail surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah usima min fitnatid dajjal. Ataupun setengah riwayat wuqiya min fitnatid dajjal. Atau kama qala. Dan Sahih Bukhari ataupun Muslim daripada Abi Darda, Nabi kata siapa-siapa yang baca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ataupun riwayat pada malam Jumaat, hari atau malam, maka ia terpelihara daripada fitnah dajjal. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah atau yaumal Jum'ah Allahu lahu an-nur ma bainal jum'atain. Sunnah Al-Baihaqi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala memberi cahaya kepadanya di antara 2 Jumaat. Maknanya Jumaat ni sampai Jumaat depan Allah Ta'ala bagi cahaya. Dan mungkin ada lagi hadis-hadis yang lain. Sebab itu amat-amat digalakkan kita baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Ada riwayat 10 ayat yang pertama, ada riwayat yang lain 10 ayat yang terakhir, ada riwayat juga keseluruhan surah Al-Kahfi. Ada pelbagai riwayat. Tapi ala kulli hal kita bacalah surah itu. Nampak? Sekurang-kurangnya 10 ayat yang pertama. Seumpama diajar oleh para ulama kita, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, dan tafsirnya, tak silap saya lah melalui pembacaan saya itu, saya tak ingat kitab mana, tak silap Al-Imam As-Suyuti, dan tafsirnya Al-Jalalain. Dia ajar kepada kita cara nak baca Al-Kahfi. Itulah kita memulai membacanya 10 ayat yang pertama daripada awal hari ataupun malam. Kemudian kita bacalah ikut kelapangan kita, sedikit demi sedikit hingga kita khatam petang Jumaat 110 ayat. Nampak? Tapi baca dulu hak 10 hak mula-mula tu. Kalau hafal lagi bagus. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina takhadhu min ayat tu. Tak ingat. Hafal tu. Tapi gementar kot. Baca dulu 10 ayat yang pertama. Kemudian bila kita ada masa yang lapang, baca sedikit demi sedikit. Tak habis satu surah pun tak apa. At least minimal 10 tu kita dah baca. Seumpama disuruh oleh Nabi SAW. Tapi disebab ada kepelbagaian riwayat, ada 10 awal, ada 10 akhir, ada keseluruhan surah. Jadi kata para ulama, bacalah ikut kemampuan dan kelapangan kita. Tapi baca dulu 10 yang pertama. Sehari semalam ni kan banyak masa tu. Jadi kita baca sedikit demi sedikit sampailah kita menghabisi keseluruhan surah itu. Apa? Dapatlah fadilat berkenaan. Kita menjadi budaya kita baca surah Yasin. Bacalah. Tapi keutamaan kita ialah surah Al-Kahfi. Kerana ia adalah sunnah yang sahih, termuat dalam buku-buku sahih. Hatta para fuqaha bila bincang pasal malam Jumaat, tuan-tuan, atau hari Jumaat, amat-amat menggalakkan baca surah Al-Kahfi. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Bila dia bincang tentang perkara-perkara yang digalakkan kita buat pada hari Jumaat, ada beberapa perkara. Antaranya dia suruh kita memperbanyakkan baca Quran. Wa yuksir min qiraatil Quran wa suratul Kahfi wa suratil Kahfi khassah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya. Tuan-tuan boleh buka kalau ada yang terjemah Melayu. Kata Imam Al-Ghazali adalah dia memperbanyakkan baca Quran pada hari Jumaat, dan adalah dia membaca surah Kahfi secara khusus. Sebab itu dalam buku fiqh baik, setahu saya dalam buku tasawuf baik, amat-amat menggalakkan baca surah Kahfi kerana ia sunnah yang sahih yang termuat dalam buku-buku sunnah. Mungkin ada lagi surah-surah yang lain yang tidak sahih, boleh baca, tapi bukanlah prioriti. Utamakan yang sahih itu, matapaklah dengan yang tidak sahih. Nampak? Kekurangan kita ialah kita baca yang tidak sahih, yang sahih kita tinggal. Jadi rugi banyak kita di situ.
Kerana Yasin dengan Jumaat ni sebenarnya tidak sahih kelebihannya. Berbanding Kahfi memang sahih kelebihannya. Dan bila Nabi kata terpelihara daripada Dajjal, of course lah kita akhir zaman ni sentiasa terdedah dengan fitnah Dajjal yang kita pun tak tahu Dajjal ni macam mana, kan? Nampak? Bila tuan-tuan baca surah itu, ayat yang ke-50, jelas Allah Ta'ala sebut tentang wali syaitan. Allah Ta'ala larang kita jangan jadi wali syaitan dan jangan ikut ataupun terpengaruh dengan wali syaitan. Pasal ada wali Allah, ada wali syaitan. Kata Allah, wa izkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fa fasaqa an amri rabbih. Kata Allah, bila kami suruh malaikat sujud pada iblis, pada Adam, semua malaikat sujud, malaikat iblis dia tak dengar ataupun tak ikut, tak taat perintah Tuhan. Mana Allah Ta'ala sebut selepas itu, afatattakhizunahu awliya min duni. Kenapa kamu nak menjadikan syaitan itu sebagai wali selain daripada ku? Allah Ta'ala sebut. Maknanya ada wali syaitan. Dan antara buku yang bagus, Isyak Raga. Nak berhenti ya. 8 minit dah. 8.20 dia awal sikit ya. Dan antara buku yang bagus, dah nak tutup dah. Yang membicarakan tentang wali-wali Allah dan wali-wali syaitan ialah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam bukunya Al-Furqan Baina Awliya'illah wa Awliya'i Syaitan. Bukunya bertajuk Perbezaan Antara Wali Allah dan Wali Syaitan. Mungkin ada buku-buku yang lain, tapi itu antara the best book untuk dirujuk. Hatta di peringkat tinggi pun kita rujuk buku berkenaan untuk kita nak tahu secara lebih lanjut siapakah wali-wali Allah dan siapakah wali-wali syaitan. Pasal ada kedua-duanya. Dan dia satu buku yang bagus. Nampak? Dan mudah-mudahan kita akan kongsilah pada waktu yang lain. Baik, jadi mungkin setakat itu dulu. Tak ada soalan lagi. Untuk malam ini, apa yang baik itu datang daripada Allah. Sikit sebanyak kekurangan mungkin daripada saya, dengan izinnya, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat. Dan the next school nanti kita sambung lagi lah ayat ini. Sikit sebanyak tentang takwa, kemudian ujung ayat tu ada sikit sebanyak pentafsirannya. Aku lukul azab hazimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Balik habis. Bismillah. Tadi aku beli.